doktor tak open mic. Kejap, sorry. Baik, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Tak kiralah daripada guru-guru di sekolah, guru-guru di MRSM, daripada sekolah berasrama penuh. Kali ini ramai ada daripada MRSM, ada daripada sekolah berasrama penuh, sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan sebagainya. Dan juga pada kali ini ada penyertaan daripada beberapa bahagian KPM, matrikulasi, college vocational dan juga college community. Ada sesuatu yang berbeza lah pada kali ini, ramailah. Di samping tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan saya dalam sesi kajian tindakan yang saya buat ni, dapat juga kita berkolaborasi lepas ni dengan kawan-kawan kita daripada pelbagai institusi yang ada di seluruh Malaysia. Okey, saya rasa kita mulakan awal, kita boleh habis awal. Sebab saya percaya semua pun sibuk dan juga busy dengan macam-macam sebab saya pun penuh, saya pun nak bergerak ke Putrajaya sekejap lagi sebab besok akan bermulanya convocation Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jangan risau, ada kehadiran SPL KPM untuk kaki tangan KPM lah, guru-guru matrikulasi dan juga college vocational, college community dan sebagainya. Tidak ada kehadiran tapi tidak mengapa, kita akan dapat ilmu. Hanya KPM sajalah ada kehadiran sebab mereka ada sistem latihan dan saya akan berikan beberapa perkara panduan untuk semua. Hari ini taklimat sahaja, belum lagi bermula sepenuhnya sesi kajian tindakan ini. Baik, saya nak sharekan dulu slide ini dan sekiranya ada benda yang nak ditanya terus, boleh tanya tak perlu nak tunggu-tunggu. Tapi saya tak nampak lah sebab saya akan share screen ni, so cakap je lah. Okey, baik, kita akan kata orang tu memulakan sesi taklimat ini. Kita tengok dari segi timeline ataupun carta perbatuan. Nanti saya akan berilah supaya anda nampak sebab mungkin tak berapa nak jelas. Saya besarkan sekejap. Okey, ini ialah timeline ataupun carta perbatuan dalam bahasa Melayu di mana apa yang kita rancangkan dalam penulisan kajian tindakan ini. Saya percaya dalam grup ini hampir 100 orang, ramai yang dah mendengari ataupun menghadiri sesi pengenalan asas kajian tindakan dari segi apakah definisi F, A, I, Z dan I itu saya akan sebut sikit nantilah. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kalau bersama secara konsisten dalam sesi kajian tindakan ini, pada hari ini iaitu pada bulan Mac di mana saya berceritakan tentang pengenalan ataupun taklimat kajian tindakan ini. Kemudian sekiranya tuan-tuan puan-puan berjaya menghasilkan pra-proposal pra-proposal dijangka pada bulan April. Maknanya lepas ni saya akan bagi template pra-proposal. Masing-masing perlu selesaikan sekitar bulan April, sama ada awal bulan ke, pertengahan ke dan juga akhir bulan April lah. Tidak ada paksaan maksudnya dia buat ini sebagai timeline. Maksudnya kalau cepat lambat tu berdasarkan usaha dan juga komitmen cikgu lah, mungkin ada yang sibuk dan sebagainya. So April wajib siap pra-proposal dan perlu membina proposal kajian tindakan. Kalau orang tanya kenapa nak bina proposal kajian tindakan, perlu. Sebenarnya kalau tuan-tuan puan-puan dah siap proposal, ianya dah menyamai hampir 60 ke 70% laporan kajian tindakan tu. Jadi kena buat proposal sekitar April. Dan selepas menyiapkan proposal, anda perlu melakukan proposal defense. Proposal defense ni saya akan pecah-pecahkan kepada bilik-bilik dan dia akan dibuat sekitar April dan juga Mei. Maknanya dah siap proposal, tuan-tuan dan puan-puan kena ceritakan apakah kajian yang dah dirancangkan tadi. Ini tidak ada ketetapan untuk April. Siapa yang cepat boleh run April dan sekiranya mungkin ialah Ramadan dan sebagainya kan. Jadi kita pun tak paksa, kita akan mula Mei juga untuk proposal defense. Maknanya ada peluang lah dan juga ruang. Kemudian sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah siap proposal, anda akan collect data ataupun turun ke lapangan untuk melakukan kajian tindakan. Ini pun sekitar Mei dan juga Jun disebabkan raya, disebabkan sesi pembukaan sekolah dan sebagainya. So sehingga Jun maksudnya kena melaksanakan kajian tindakan. Kalau lama tu terpulang lah, so ada peluang hingga Jun. Sekiranya cepat Mei tu dah boleh buat lah. Benda-benda ni anda akan follow lah bila saya akan bagi tahu tarikh-tarikh sekian, kena submit dan sebagainya. Dia akan ikut. Memang insyaAllah akan siap. Jadi maknanya pelaporan kajian tindakan yang paling cepat ialah pada bulan Mei. Maksudnya siapa-siapa yang betul-betul advance, rajin bulan Mei ni dah siap dah kajian tindakan dia. Mengikut kepada keperluan lah. Mungkin kajian dia pendek, ringkas, Mei dah siap.
dan pada bulan Jun dan juga Julai juga. Maknanya sehingga bulan Julai lah tarikh terakhir penulisan kajian tindakan. Maknanya daripada Mac ni sekarang ni sampai Julai ialah maksimum bulan untuk anda menyiapkan kajian tindakan. Mac ni tak kira lah sebab dah akhir bulan kan. April, Mei, Jun, Julai. Maknanya 4 bulan menulis kajian tindakan. Tapi siapa yang paling cepat, Mei tu dah selesai dah. Jun ialah bulan kedua selepas Mei tu dan juga Julai. Dan ada Viva. Viva ni seolah-olah seperti anda membentangkan kajian tindakan anda lah untuk dinilai oleh beberapa rakan-rakan saya yang juga doktor-doktor juga. Sekitar bulan Jun, Julai dan Ogos. Maknanya saya akan kumpulkan siapa kumpulan yang dah selesai awal, dia akan mula Viva Jun, akan seterusnya Julai dan Ogos mengikut kumpulan-kumpulan lah. Kalau siri kohort kedua baru-baru ni memang saya pecahkan kepada 3 kumpulan. Okey, 3 kumpulan. Kumpulan tersebut mereka akan melalui fasa-fasa perjalanan pengajian tadi. Maknanya siapa yang cepat akan masuk kumpulan 1, kumpulan 2 yang pertengahan, kumpulan 3 ialah kumpulan yang terakhir lah. Tidak ada isu cepat dan juga lambat. Sebab ini ialah kajian tindakan, ianya berbeza cabaran. Masing-masing ada cara penulisan, masing-masing ada kelompok yang ingin dilakukan. Okey, ini secara ringkas tentang timeline ataupun carta perbatuan untuk kajian tindakan. So maknanya insya-Allah paling teruk pun saya gunakan bahasa paling teruk lah, Ogos tu insya-Allah akan siap kalau ikutlah prosedur kita ni. Tapi paling cepat ialah pada bulan Mei. Ni maksudnya sangat advance lah, sangat rajin dan juga Jun. Saya tak paksa Mei, kita buat Jun lah sebab mungkin Mei ni nak raya dan sebagainya kan. So Jun tadi ni paling cepat lah. Dan seterusnya Julai serta Ogos. Saya akan bimbing dan juga pandulah mana yang termampu. Okey, ada tak persoalan untuk carta perbatuan ini ataupun timeline ini? Silakan. Ada 109 orang. Mungkin ada yang nak bertanya tentang carta perbatuan. Okey, saya rasa jelas dan juga faham kot. Jadi saya nak pergi kepada yang seterusnya iaitu pembentangan seminar kebangsaan. So apabila anda dah selesai, tuan-tuan dan puan-puan semua dah selesai melaksanakan kajian tindakan, semua kajian tindakan ini akan dibentangkan di persidangan amalan pedagogi dan juga pendidikan inklusif 2022 insya-Allah pada November 2022 ini, dan juga seminar penyelidikan tindakan kebangsaan tindak, ini ialah acara kemuncak lah pada Disember, salah ejaan tu, pada 2022 tahun ini juga. Dan saya pun lupa nak letak di sini, Malaysian Action Research Network ataupun MARNET turut mengadakan beberapa seminar, tuan-tuan boleh membentangkan seminar tersebut di peringkat antarabangsa. Okey, baik. Ini ialah pembentangan seminar yang akan dilakukanlah sekiranya anda dapat menyiapkan kajian tindakan ini. Maknanya siap kajian tindakan tu bukan kosong je lah. Kita perlu lakukan benda-benda ni untuk orang cakap apa, ada makna lah terhadap kajian tindakan tu. Okey, saya nak cerita sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan sejarah pencapaian kohort pertama dan kedua sebenarnya banyak tapi ruang ni kecil pula, sempit, jadi ada contoh 2 je lah saya letak peserta-peserta yang telah selesai kohort 1 dan kedua, mereka berjaya menerbitkan artikel sampai ke peringkat Scopus di mana mereka boleh menerbitkan artikel jurnal yang diiktiraf di peringkat dunia lah. Ada apa-apa bayaran ke? Oh, tidak ada saya buat kajian tindakan ni tak pernah ada apa-apa bayaran. Sekolah ke jemput, universiti ke dan sebagainya memang tidak ada bayaran. Okey, ini ialah penerbitan contoh yang saya tunjuk ni daripada cikgu, daripada Sulina Sonte daripada Sabah, saya rasa cikgu ni. Diterbitkan dalam jurnal ini, dan ini ialah Malaysian Journal of Social Science and Humanities. Cikgu Nick Mawar ni kohort 1, ini kohort 2. Maknanya masing-masing ni adalah penerbitan di peringkat jurnal. Jurnal ni satu tahap yang tinggi lah, bukannya proceeding. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut, kajian tindakan boleh sampai ke peringkat sudah ada pendaftaran ke belum lagi tunggu dulu, nanti saya cerita ke peringkat jurnal. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berjaya buat kajian tindakan, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh menerbitkan artikel sampai ke peringkat jurnal. Jadi jangan terkejut, kajian tindakan mampu. Yang seterusnya, inilah bila kita buat kajian tindakan, banyaknya ejaan. Inilah saya type tadi pukul 8.30, research gate ataupun rangkaian penyelidikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua juga akan dapat membina akaun rangkaian penyelidikan ataupun research gate ini. Ini sebahagian daripada peserta-peserta kohort 2 dan kohort 1 yang telah ada research gate iaitu tapak penyelidikan di dalam sistem ini. Ini yang kita nak ni. Cikgu-cikgu buat kajian tindakan juga diiktiraf sebagai penyelidik, researcher. Jadi janganlah rasa rendah diri, dan ini penting untuk mohon beasiswa HLP. Kalau tengok statistik, masuk kohort kedua ramai dapat temuduga.
InsyaAllah mereka akan berjaya dan mereka fahamlah sebab mereka dah belajar cara menulis kajian tindakan dengan yang tertib lah. Tak belajar kajian tindakan pun mereka tahu cara untuk menganalisis data menggunakan qualitative method lah, metodologi kualitatif sebab saya ajar kualitatif. Okey. Tengok tu, buat last minute macam mana jadinya, sekerat-sekerat itu terpotong, sebenarnya nak letak lagi 2 tercicir. Ini ialah inovasi dan pendidikan yang pernah dicapai oleh kohort 1 dan kohort 2. Ada yang menang pertandingan, menang inovasi banyaklah di peringkat kebangsaan. Seperti yang saya bagi tahu, kita masuk pertandingan inovasi ni memang mudah. Nak dapat emas itu susah. Jadi harapan saya bila menyertai sesi pembentangan ini, ramai yang dapat emas dan juga dapat platinum serta dapat first place untuk pertandingan-pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Alhamdulillah, contohnya macam Cikgu Lokman ini, dia dah masuk inovasi selalu tapi jarang dapat emas. Bila masuk belajar kaedah kajian tindakan yang saya cuba bimbing ini, dia dapat emas dan dapat pujian lah daripada juri sebab penulisan dia tadi tu seperti penulisan tesis, macam tinggilah. Itu yang saya cuba terampilkan. Okey, kemudian bila tuan-tuan dan puan-puan berjaya menghasilkan kajian tindakan, perlu membentangkan di peringkat dalam dan juga luar negara. Ini antara contoh-contoh guru-guru yang membentang di dalam dan luar negara. Contohnya Cikgu Hemarani ini memang sangat popular di Johor, guru pendidikan khas. Juga orang kuat Malaysian Acceleration Network, Marnet. Cikgu Lokman ni memang guru cemerlang lah. Ni semua guru-guru cemerlang, ramai guru-guru cemerlang di mana mereka ni memang nak mengupayakan diri mereka. So sentiasa dalam grup-grup Telegram nanti yang akan saya bina, saya akan infokan, okey ada pembentangan ini, sila join. Saya akan bagi yang percuma lah biasanya. Ada pembentangan tersebut, sila join. So bila ramai join, orang akan dapat lihat, oh kajian tindakan ini sudah berada di tempat. Biasa kita dengar kajian tindakan present, dia tak sampai tahu makam. Makam tu that's mean tahap tadi tu untuk dibentangkan. So bila saya ajar ni, nampaklah pembentangan tadi tu berada level yang teratas. Supaya bila cikgu bentang tu tak adalah segan, oh ni kajian-kajian sekolah, tak ada. Dia nampak kajian tu sangat teliti dan juga betul lah. Okey, dan juga saya juga melakukan proses penghasilan buku, proceeding, amalan terbaik guru. Dah ada 2 kohort dah, ni kohort 1, jilid 1 dan ni jilid 2 yang bakal diterbitkan. Sebenarnya dah terbit pun, sedang dicetak amalan terbaik guru untuk kohort yang kedua. Dan pada masa yang sama saya cuba dalam proses untuk menghasilkan jurnal, maknanya tuan-tuan dan puan, tapi jurnal ni tak semualah. Mungkin ada 10 ke 15 sahaja artikel yang terbaik untuk diterbitkan dalam jurnal kajian tindakan, insya-Allah yang akan di julung-julung kalinya diadakan pada bulan September nanti. Jadi rebutlah peluang untuk terbit artikel dalam jurnal kajian tindakan yang akan saya bina bersama rakan-rakan nanti. And then kalau kita tengok ada peserta-peserta yang juga melakukan pattern, pempatternan di bawah Perbadan Harta Intelek, hak cipta. Ni sebenarnya ramai juga tapi saya letak satu je sebab saya jumpa satu kan. Jadi tuan-tuan puan-puan semua bila buat kajian tindakan, bila buat hak cipta ni dah sangat level yang tinggi lah di mana dah boleh buat Perbadanan Harta Intelek. Semua ini terkandung dalam siri kursus yang akan saya terangkan lah, bengkel-bengkel dia. Okey, jadi apa yang perlu dibuat di peringkat awal? Perlu membina proposal. Okey, perlu membina proposal. Baik, saya tunjukkan proposal ini mungkinlah apa tu kata orang tu, tuan-tuan puan-puan semua dah dengar dah apa yang saya pernah taklimatkan sebelum ini berkenaan dengan berkenaan dengan frasa F, A, I, Z dan I lah. Mungkin yang tak pernah dengar tu nanti akan tengok balik video saya lah. Ada yang saya dah pernah buat rakaman dan sebagainya. Sebab kalau saya ulang tu panjang. Jadi dalam tugasan pertama ini tuan-tuan dan puan-puan, saya tak kata 100 lebih ni berjaya. Saya akan pilih sahaja yang akan berjaya untuk melakukan berjayalah untuk memasuki bengkel ini. Ni jadi borang proposal ni ibarat seperti melakukan proses bertunang tu dah ada ikatan kan, ada merisik merisik untuk masuk dalam kohort ketiga. So borang ini saya akan bagikan link nanti sebentar nanti, template dia, sila download template tersebut. Dalam template ini apa tugasan tuan-tuan dan puan-puan? Masukkan nama penuh lah, berserta gelaran sebab kohort kelepas ada dekat 6 orang doktor rupanya yang join jadi nyatakanlah kalau anda doktor lah, kalau TS dan sebagainya. Institusi dan alamat tu letak nama sekolah ataupun nama institusi, college community, MRSM dan sebagainya. And then last but not least is email lah. Email ni sangat penting sebab saya akan invite untuk join group dan juga kumpulan-kumpulan lah untuk dilaksanakan. So sila alert dengan email. Mungkin nanti tuan-tuan puan berjaya menembusi proposal, anda akan di-invite dalam grup Telegram dan juga grup Google Classroom
Tapi kita ada kumpulan MRSM, saya rasa MRSM boleh guna Gmail biasa untuk join Google Classroom. Okey, baik. Itu perkara yang asas ni. Saya rasa anda boleh isi, tak ada masalah. Yang atas ni email. Yang seterusnya, inilah yang perlu anda tulis. Ni saya dah letak contoh dah orang punya penulisan dulu. Okey. Perkara pertama yang perlu dibuat dalam pra-proposal adalah fokus anda. Saya rasa anda dah jelas hari itu dalam fokus ini kena letak laluan. Sama ada bidang pengurusan ataupun bidang PDPC. Ini contohlah orang ni letak PDPC. Cikgu ni letak PDPC. Ini borang contoh. Okey, kemudian anda perlu decide apakah penghususan yang anda ingin lakukan dalam kajian ini, kajian tindakan. Contohnya macam cikgu ni dia nak buat sijil pelajaran Malaysia tingkatan 5. So kena letak penuh. Contohnya matematik tahun 2 sekolah rendah. Contohnya begitulah, letak lengkap apakah penghususan yang nak dibuat. Tajuk besar, tajuk apa yang nak dibuat. Contohnya dalam sains ini dia nak buat mengawal pemboleh ubah. Dan fokus dalam kajian tindakan ia ialah untuk mengenal pasti jenis daripada situasi yang diberikan untuk merancang dan menulis satu laporan eksperimen sains yang betul dan lengkap. Ini dia punya anak-anak lah. Contoh kalau orang tu nak buat bidang pengurusan, laluan dia ialah pengurusan. Contohnya macam dalam ni mungkin ada pentadbir sekolah. Saya alu-alukan. Kalau cikgu biasa nak buat pun boleh buat pengurusan. Contohnya cikgu ialah cikgu disiplin. Okay, laluan dia ialah pengurusan. Penghususan dia ialah mungkin di bawah hal ehwal murid. Tajuk besar dia ialah berkenaan dengan kehadiran pada waktu persekolahan. Subtajuknya ialah memastikan murid-murid dapat sampai ke sekolah awal waktu. Contohnya begitulah. Okey, jadi saya rasa faham tentang fokus ni. Ada tak yang nak tanya? Mungkin ada tak pernah dengar seminar saya sebelum ni, jadi tak faham kan tentang fokus ini. Okey, silakan kalau ada nak bertanya, buka mikrofon je. Kena isi perkara yang pertama ini, fokus. Okey, silakan. 142 orang. Ada yang nak tanya? Tak ada? Jelas. Okay. Halo, Assalamualaikum cikgu. Silakan Puan Rosnizan. Ya, saya Rosnizan. Saya nak tanya, macam saya baru saja join cikgu punya cohort ni. Saya nak tanya macam kalau bulan 4 nanti kita mungkin bermula bab 1 baru kan? Kita mula bab awal, macam saya nak buat sejarah. Jadi kita mula bab 1. Boleh ke kajian tindakan kita bermula bab yang awal-awal, tak ada masalah, mana-mana pun boleh kan cikgu kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Yelah sebab mungkin ada yang dah baru bermula kan. Sebab baru mula sekolah kan, terpulang lah. Tapi mungkin baru mula. Tahun lepas ada yang dah ada pengalaman mungkin nak buat tahun ni, boleh juga. Kita dah pernah hadapi isu dalam tahun lepas, kita nak apply tahun ni, boleh? Kalau nak guna yang bab 1 pun boleh. Maksudnya guna yang tahun lepas boleh jugalah. Kalau benda tu rasa tahun lepas pernah dilakukan, nak tambah baik sekarang pun boleh. Ada orang buat saya baru cikgu nak mula ni. Tak kisah, boleh. Okay, boleh, dia terpulang, dia tidak ada satu sasaran. Cuma yang saya tekankan dalam fokus ini, jangan buat kajian tindakan tu terlalu besar sangat sampai nak selesaikan satu mata pelajaran. Even kecil tapi dia bermakna, lebih baik daripada buat besar tapi menyukarkan cikgu, pening kepala dan sebagainya. Sebab itu bila saya tanya tu, ada yang tanya berapa lama tempoh masa nak buat kajian tindakan ini. Dia tidak ada tempoh masa, ikut keperluan yang cikgu nak lakukan. Ada orang tu buat mungkin 2 minggu, paling cepatlah 2 minggu. Sampai sebulan 2 bulan pun ada juga. Contohnya macam seorang guru kaunseling, dia buat sesi motivasi berkelompok, dia buat hampir 3 bulan. Tak jadi masalah lah. Bukan kita nak kejar cepat siap tu berjaya, tidak tapi biar dia memberikan makna. Jadi depends kepada keperluan yang cikgu nak buat. Mengikut mata pelajaran lah, mungkin tajuk bahagi darab tambah tu sikit je. Jadi masa dia pun singkat je lah. Dan kita boleh buat. Dan saya percaya April ni dah mula secara face to face sebab kita dah endemik. Jadi ramai boleh buat apply di sekolah, macam-macam aktiviti. Tapi kalau nak masih lagi ada PDPR online kan, boleh juga. Sebab tahun lepas, cohort kedua, majority semua buat secara online. Okay, nanti saya tunjuk. Ini cikgu ni punya proposal. Okay, seterusnya ialah selepas fokus, nanti borang ni saya bagi, hanya isi saja. Ambil isu yang terjadi. Contoh tadi isu tentang mengawal pemboleh ubah. Apa isu yang terjadi dalam pemboleh ubah tadi? Okay, cikgu ni nampak dalam isu pemboleh ubah, murid tidak dapat kenal pasti, declare apakah pemboleh ubah dalam sesebuah pernyataan yang betul. Macam mana dia dapat isu tadi tu? Dia dapat melalui pemerhatian di dalam kelas 4 Turmuzi. Sebenarnya tak ada kelas pun tak apa, pemerhatian saja. Maksud pemerhatian tu, dia observe, dia lihat dalam sesi pengajaran, budak-budak ni tak bolehlah nak mengenal pasti pemboleh ubah tersebut. Jadi benda-benda ni cikgu dah nampak dah dan lihat dalam sesi pengajaran. Kalau cikgu nak lebih lanjut, nak tahu tentang isu ini dengan lebih lanjut, nanti tengok video yang saya pernah buat sebelum-sebelum ini.
tentang FAI, Z dan I tu. Hari ni kita terus direct je tentang pengisian template ini. Okey, itu isu pertama. Isu yang kedua, kata cikgu tadi tu, murid tak dapat menulis satu laporan yang komplit tentang format yang betul untuk soalan bentuk eksperimen. Macam mana dia tahu tadi? Cara dia tahu, dia menggunakan analisis dokumen. Analisis dokumen dalam peperiksaan sumatif murid, iaitu markah peperiksaan pertengahan tahun 2020 bagi mata pelajaran sains tingkatan 4 Turmuzi. Contohnya begitu, analisis dokumen. So selain daripada pemerhatian, macam mana nak dapat isu tadi, ialah seperti pemerhatian, analisis dokumen, temu bual, soal selidik dan juga melalui jurnal refleksi. Apa lagi cara yang boleh digunakan? Seperti melalui refleksi pengajaran cikgu, tapi yang popular biasanya ialah melalui pemerhatian, analisis dokumen ni, data-data dokumen dan juga tidak ketinggalan melalui temu bual. Tapi temu bual ni rajin sangatlah bagi saya, temu bual tu nanti untuk penulisan laporan akhir. Seeloknya, pemerhatian dan analisis dokumen ni memang orang akan tahu. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah, boleh yang tentang ni, tentang isu tadi ni, jelas tak? Tentang isu. Maksudnya kita cerita apa yang problem tentang isu dalam dua perkara tadi ni. Isu mengawal pembalik ubah. Apa yang terjadi yang menyebabkan cikgu nak buat kajian tindakan? Pertama, murid tak dapat kenal pasti jenis pembalik ubah. Yang kedua ini, dan cara perolehan isu ini ialah bagaimana dapat ataupun dalam bahasa tesisnya lah instrumen lah. So pemerhatian dan analisis dokumen. Ada lagi dua, soal selidik dan juga temu bual. Kalau soal selidik tu kena buat rajin lah. Kena buat A, B, C, D dan sebagainya kan. Apa tu? Skala Likert, ya tidak kan. Leceh lah. Temu bual tu tanya je murid. Hello Ali, masa buat pasal pembalik ubah, kenapa awak tak faham? Dia pun cakap, sebab dia tak suka apa-apa dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai temu bual. Tapi mostly orang akan buat pemerhatian dan juga analisis dokumen ni perkara yang biasa lah. Okey, boleh tak tentang ambil isu ini? Dekat pukul 10 dah? Setengah jam dah? Boleh Doktor, Doktor. Ya, sila. Nak tanya, maaf. Ya, Assalamualaikum. Saya Cikgu Atia. Ya. Macam saya ni baru masuk dalam baru 15 minit. Tapi bila saya lihat ni macam doktor lebih banyak kepada menekannya kepada kajian tindakan kepada guru-guru mata pelajaran. Tapi bagi kami yang macam kaunselor sekolah nanti boleh tak doktor fokus kepada pasal masuk tahu sekolah yang boleh face to face ni, jadi semuanya masih bersemangat dan nak test orang. Cikgu Atia, tadi saya ada cerita tadi tentang pengurusan. So kalau laluan pengurusan, ialah pengurusan dia ialah mungkin berkenaan dengan hal ehwal murid. Tajuk besar dia ialah berkenaan dengan sesi motivasi kaunseling. Subtajuk dia, mengupayakan semangat menghadiri sekolah ketika endemik. Contohnya begitu. So kalau ambil isu, cikgu mungkin lihat murid tidak minat untuk hadir ke sekolah selepas lama belajar secara PKP. Macam cikgu dapat lihat murid tak ada sekolah tadi. Benda tersebut dapat dilihat melalui apa? Pemerhatian cikgu. Ataupun melalui analisis dokumen, melalui data kehadiran murid-murid. Macam itulah kita mengupayakan. Dia tak kisah pengurusan dan pengajaran pembelajaran ni sama je. Cuma bagaimana kita menulis. Ya cikgu Atia. Dan indikator dia untuk kita macam menilai tu, dia kalau kajian tindakan untuk peringkat sekolah ni, adakah dia masih lagi tekan macam valid macam kat peringkat U, dia indikator kita tu maksudnya kena betul-betul. Kalau dekat sekolah ni macam yang kaunseling ni, kita kena maksudnya kalau yang tadi doktor cakap temu bual ambil evidence apa semua tu, boleh juga, boleh ke macam saya macam jadi keliru nak takut nak ambil guna kaedah tu? Teruskan. Kalau orang kata tinggi sangat ke macam buat tesis, buat je. Saya punya saranan buat je. Tapi tak payahlah nak buat min, nak buat apa sesi yang piawai, tak perlu. Kita cuma buat berdasarkan kualitatif, temu bual, analisis dokumen. Kalau cikgu rasa cikgu nak buat benda tersebut macam tesis ataupun tinggi kualiti dia, silakan, tak jadi masalah. Tak jadi risau, orang akan baca, wow hebatnya dia orang cakap. Buatlah bulan. Okey. Terima kasih. Selamat pagi doktor. Saya Puan Malini. Ya. Doktor, saya nak tanya tentang yang doktor cakap tentang isu ni, macam borang yang doktor akan beri ni, memang dia kena ada dua isu ke doktor? Macam isu satu, isu dua? Tak, dia ada minimum dua, maksimum dia ada maksimum. Terpulang. Sebenarnya maksimum terpulang. Okey doktor. Macam saya doktor, saya nak tanya macam saya nak buat untuk subjek ekonomi.
Okey. Tapi isu saya bukan tentang topik. Isu saya tentang soalan. Macam contohnya dalam subjek ekonomi ni kita ada soalan esei yang jawapan dia kena ditulis dalam bentuk pelajar, maksudnya marking dia adalah dalam bentuk rubrik. Maksudnya pelajar tu, so kalau saya nak, itu ada ke skop yang besar macam doktor kata tadi, tak boleh skop yang besar kan doktor katakan, tapi pelajar menghadapi masalah dalam menjawab soalan esei tu. Sebab dia bukan jawapan yang macam biasa je, mereka kena berfikir lebih jauh lah, dia ada tahap-tahap yang telah ditetapkan. So kalau saya nak jadikan itu sebagai itu konstruk soalan, adakah itu skop yang besar doktor? Tak jadi, saya rasa konstruk soalan tu tak ada skop besar lah sebab dia dah tuju kepada tak ada skop besar kan doktor. Lagi satu doktor, macam ni contoh ini doktor akan beri, macam doktor kata bagi borang ni, adakah disertakan dengan macam contoh yang doktor bagi macam ni supaya untuk kami rujuk yang borang tu kosong je, tapi saya akan cuba bagilah yang contoh orang ni buat. Nanti bolehlah refer dia kan. Tapi saya bagi kosong je. So dalam Telegram pun kita boleh berhubung dengan doktor kan, boleh, kalau nak tanya apa-apa benda. Terima kasih doktor. Sebenarnya pra-proposal ini tidaklah kata orang tu saya sangat strict. Saya akan strict nanti bila dah siap siapa yang terpilih untuk menghasilkan proposal lah. Jadi jangan risau kalau rasa macam kita buat proposal ni macam bodoh-bodoh je. Kan selalu kalau saya bagi ceramah kan, saya selalu cakap kajian tindakan saya dulu pun bodoh-bodoh je di peringkat sekolah dulu kan. Sebabnya kadang-kadang kita tak jangka. Nanti saya tunjukkan cikgu apa terjadi kepada proposal cikgu ni tadi, pra-proposal dia. Okey, setelah kita dah selesai ambil isu, dalam pra-proposal perlu ada idea ataupun intervensi. Inilah yang paling penting. Kita dah ada fokus kita dah ada masalah, sekarang ni kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Itu dikatakan sebagai intervensi dalam kajian tindakan. So ini saya minta berikan idea cara nak selesaikan isu tersebut. Buatlah huraian ringkas cikgu semua. Contohnya cikgu tadi tu dia nak buat pasal isu mengawal pun boleh ubah. Dia punya intervensi, dia nak membuat menggunakan formula BTS, beza, tetap dan sifat. So dia declare lah, dia cerita apakah beza, apakah tetap, apakah sifat dan dia tunjuk carta-carta ni lah serba ringkas. Okey, tak perlu detail, tapi kalau buat detail lagi sangat bagus lah. Tapi kalau cikgu rasa idea tu mungkin tak sampai tinggi lagi, buat sahaja mana yang cikgu rasa boleh dilakukan dalam penulisan cikgu tadi tu. Macam mana nak selesaikan. Tadi macam isu cikgu tadi adalah meningkatkan motivasi murid untuk hadir dalam sesi endemik. Mungkin dia nak buat program sekolahku sayang ke sekolahku syurga ke apa, ceritakan di sini. Serba ringkas tentang idea dan intervensi. Jadi itu sahaja yang perlu cikgu buat di peringkat pra-proposal. Tak perlu banyak-banyak. Jadi saya nak tengok komitmen cikgu dapat tak hasilkan benda-benda tadi. Untuk isu tadi ni betul kalau ada banyak isu jangan lebih 3 bagi saya jangan lebih 3. Biasa kita tengok orang buat kajian tindakan, dia punya objektif banyak, tapi bila dapatan tu dia tak cerita pun. Contohnya objektifnya nak meningkatkan bla 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 bla. Dalam dapatan dia tak cerita pun, betul ke dapat meningkatkan apa-apa kan? Sebab itulah isu tadi ni akan ada kaitan dengan objektif. So very important untuk cikgu declare isu-isu ini. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan, itu ialah pra-proposal. Saya nak tunjukkan kertas akhir cikgu tadi ni yang dia dah buat proposal. Kita tengok macam mana dia punya apa pelaporan akhir. Nak tunjukkan beza sebelum dan selepas menulis kajian tindakan yang daripada proposal yang macam terkontang-kanting tadi tu kan. Kita tengok. Ini contoh cikgu ni punya. Nampak sangat sistematik Okey, saya tunjuk. Ini refleksi pengajaran bab 1, 1.0. Okey, wajib disokong dengan rujukan-rujukan kalau kelas saya wajib ada rujukan. Azizah 2015, Sunita et al. Nampak mantap lah kan. So dia berubah daripada keadaan yang biasa kepada keadaan yang sangat canggih. Ros Aminah memang penuh dengan rujukan-rujukan ni kita nak. Dan dia masuk isu-isu tadi di peringkat awal. Nampak ni, refleksi pembelajaran. Ada 2 tadi, tidak dapat mengenal pasti jenis pemboleh ubah, tidak dapat menulis ni kan. So dia ceritakan. Ini tadi refleksi yang pertama kan. Masa dia buat proposal tak ada pun benda-benda ni. Sekarang ni benda ni nanti akan belajar apabila cikgu masuk kelas saya. Ini dia punya isu dia. Kemudian kita lihat fokus kajian. Ni. Ini ialah fokus. Dari mana benda ni dapat? Benda ni dapat ialah daripada sini tadi. Fokus tadi ni. Yang di atas. Ni tadi kan. Dia akan menghasilkan satu paragraf yang komprehensif. Ni contohnya lah. Akhirnya dia dapat keluarkan macam ni. Ni kan. Okey, kemudian kita lihat objektif kajian. Macam mana nak dapat objektif ni? Objektif ini datang daripada isu yang cikgu ceritakan tadi.
Contoh yang pertama, murid dapat mengenal pasti jenis pemboleh ubah. Kita lihat isu dia tadi yang pertama, murid tidak dapat mengenal pasti pemboleh ubah. So, objektif kajian dia automatically akan jadi murid dapat mengenal pasti jenis pemboleh ubah. Begitulah seterusnya. Kita lihat kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ni cikgu akan belajar dalam menghasilkan proposal nanti. Proposal tak perlu lagi saya minta. Kita lihat ini dapatan cikgu ni nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan semualah. Dan sekarang ni kita lihat dia punya intervensi ataupun idea. Tadi dia buat sikit je kan. Di sampai peringkat akhir, nampak tu intervensi dia dah gabungkan 3. Formula BTS, program Pituitary dan program kajian kes. Dia gabungkan 3 sekali. Dahsyat intervensinya daripada sikit dia berkembang jadi besar. Ni tadi kan yang ditunjuk tadi. Ni program kedua dia, kajian tindak intervensi dia. Ini intervensi ketiga dia dan digabungkan menjadi satu formula. Nampak ni? Program kajian kes, formula BTS, kaedah Pituitary tadi untuk menyelesaikan isu pemboleh ubah dalam sains tadi. Dan kita lihat dia punya aktiviti dia, nampak ni. Dia punya timeline dia yang macam saya katakan tadi di peringkat awal, carta perbatuan. Dan ini dia akan ceritakan apa benda-benda yang dibuat dalam sesi kajian tindakan. And then kita tengok dapatan kajian dia. Dapatan kajian dia, ini soalan pertama tadi. Isu pertama tadi kan, tak dapat kenal pasti. So dia cerita, setelah dia buat kajian tindakan, murid dapat mengenal pasti. So tengok dapatan dia. Ni analisis dokumen okay, analisis dokumen. Dan dia ada coding inilah yang saya akan ajar kepada cikgu. Inilah penulisan tesis di peringkat masters dan juga PhD di mana ada coding-coding SJM M01. Semua kena belajar dalam kelas saya insya-Allah. Okey, kita lihat dia punya ni. Cuma saya tegurlah bila kita nak print screen buatlah macam cantik macam ni tak kemas nampak ni. Ni dia punya coding dia. Coding ni hanya penyelidik saja tahu. Macam mana nak belajar? Kena hadiri kelas saya dan lengkapkan proposal. Okey, ni dapatan dia. Menariklah. Ada tak dia buat temu bual saya tengok? Rasanya dia ada temu bual kot. Dia masih lagi analisis dokumen. Dia banyak guna analisis dokumen je. Ada tak dia buat temu bual sikit? Dia masih lagi. Dia tak ada buat temu bual. So kalau temu bual, nanti ada cara juga untuk meletakkan temu bual. So ni refleksi kajian dia. So kajian dia sangat komprehensif lah dan juga menarik. Dan boleh dijadikan sebagai artikel jurnal. Cuma saya nak tunjukkan tadi perbezaan daripada peringkat awal. Proposalnya simple je kan. Tiba-tiba sampai 40 muka surat penulisan dia. Benda ni, dia takkan penat bila cikgu buat berperingkat-peringkat. Bila saya cakap minta, okey buat 1.0 dan 2.0. Tentulah tak penat dia akan memudahkan cikgu. Ni dia punya rujukan. Banyak nampak tu. So, itulah yang kita banggakan apabila dapat menghasilkan macam ni. So, kita seronok lah. Okey, cikgu-cikgu semua. Kita dah masuk 10.05 pagi. Saya nak bagi satu tip untuk kita menulis. Kadang-kadang, kita ni nak menulis malas. Saya cakap terus terang lah. Saya pun memang malas nak menulis. Okey, cikgu pergi dekat titik atas ni. Biasa kita tengok kan titik atas ni. Ada 3 titik, yang ada berapa titik ni? 9 kot. Okey, kita buka dia. Kita bukalah satu dokumen. Okey. Ni cara nak memudahkan cikgu lah. Mungkin kadang-kadang kita ni busy dan sebagainya kan. Okey, nak bantu cikgu. Kita buka je apa-apa dokumen lah. Kita gunakan blank Okey, bila dah masuk dekat blank tadi ni, kita pun nak bercakap sekarang ni. Kita tak nak menulis dah secara type tangan. Kadang sakit tangan, sakit gout kan. Dan sebagainya. Macam saya sekarang ni tengah sakit tangan. Okey, kita dah masuk sini. Kita nak bercakap je. Sebab ramai cikgu, dia bercakap bagus. Menulis dia akan pening kan. Kadang dah lupa dah. Dia cakap tadi, apa yang aku cakap tadi pergi dekat sini. Kita pergi dekat tools Okey, kita pergi dekat voice typing. Okey, saya ulang semula, pergi dekat tools, pergi kat voice typing, kita pilih language. Kalau nak buat bahasa Inggeris, teruskan guna bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, kita pilihlah bahasa Melayu. Jadi kita pun bercakap saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam kajian ini, saya ingin mengkaji berkenaan dengan keupayaan murid untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pemudahcaraan. So everything yang kita bercakap, semua akan keluar. Okey, nampak tak? Jadi tak perlu lagi nak menaip lagi dah. Saya bebel pun dia keluar. Saya bebel pun dia keluar. Apa-apa saja. Tapi kalau boleh cakaplah dengan tertib supaya dia jelas. Jadi ini dapat membantu cikgu menulis kajian tindakan dengan cepat dan siap dengan keadaan yang kata orang tu tak perlu lagi tertekan nak menaip padam. So kalau rasa salah, padamlah. Cuma cikgu nampak kecil kan. Cikgu kena kalau guna komputer boleh nampak lihat.
So dapatlah menaik benda ni dalam tempoh berapa minit, dah dapat satu perenggan dah. Copy, pergi dekat Word, paste je lah. Okay, saya besarkan. Nampak ayat dia memang sempurna dan tidak ada masalah. Ni tip tambahan lah, nampak tu. Semua yang saya kata tu keluar. Okay, jadi bolehlah menulis dengan mudah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu semua. Di sini saya akan bagikan link sebentar nanti borang pra-proposal. So cikgu boleh buka link yang saya bagi nanti. Saya akan berikan ni. Jadi cikgu buka link yang saya berikan tu dan sila download dia. Pergi dekat file dan pergi download. Ni saya bagi tahulah sebab ada yang tak tahu kan. Pergi download, pergi tekan Microsoft Word. Automatically dia akan download di sini. So cikgu pun buka benda tadi tu dan jawablah. Jangan request lagi, tekan macam tu je download. So dia akan sampai kepada cikgu dan cikgu isi form kosong yang saya sediakan untuk cikgu mengisi tadi ni. Okay, enable editing. Dan isilah. Dah isi semua, submit. Okay, submit nak dalam Microsoft Word ke PDF? Saranan saya simpan dalam PDF. Nak Microsoft Word pun boleh. Tak jadi masalah. Okay, itu perkara pertama. Apabila cikgu dah submit, cikgu perlu hantar dalam Google Form ini. Okay, untuk penghantaran proposal. Letakkan nama institusi, sekolah ke, college community ke, college matrikulasi ke, email cikgu, nombor telefon dan tekan add file untuk cikgu submit borang pra-proposal yang telah saya sediakan tadi. So, saya akan menilai siapakah yang layak untuk menghadiri dan memasuki kohort ketiga berdasarkan pra-proposal kajian tindakan. Okey, jadi insyaAllah saya rasa kalau semua okey, semua akan terpilih. Tak jadi masalah pun. Cuma pastikan dapat menghasilkannya lah. So cikgu submit dalam borang pra-proposal tadi ni. Ni borangnya lah. Okey. Itu sahaja. Jadi jangan pening-pening untuk di peringkat awal ini. Ayo spelling memang teruk. Penghantaran. Okey, jadi jangan pening-pening. Sekarang ni buat 3 perkara tadi yang saya minta, iaitu fokus cikgu, ambil isu dan juga intervensi ataupun idea cikgu. Jangan rasa macam teruklah idea aku ni, jangan risau, letak je. Sebab saya nampak kalau ada idea yang dihasilkan apa-apa saja, kecil ke, besar ke dan sebagainya, tetap boleh diterima. Okey, saya bukakan soalan kepada cikgu semua. Silakan. Cikgu, kajian tindakan ni boleh buat secara individu ataupun kumpulan ya? Lupa nak cakap. Terima kasih Puan Rosnizan. Boleh buat secara kumpulan dan boleh secara individu. Terima kasih. Last year untuk yang kohort kedua, ramai yang buat kumpulan Okey. Saya akan berikan dulu template proposal. Saya akan masukkan juga dalam Telegram nanti. Tapi itulah kita hantar kat sini je lah. So saya bagi peluang kepada cikgu untuk simpan dulu benda ni. Ini ialah template. Sila simpan dalam Word cikgu ke ataupun mana-mana. Okey, itu ialah template. Dalam kiraan 10, cikgu semua, sila simpan. 1, 2, 3, Okey, literature review valid untuk ambil dari tahun bila ya? Okey, sabar, belum sampai lagi literature review. Nanti terkejut sekarang. Sebab mungkin ada yang pertama kali join kan, kita tak nak sebut literature review. Valid untuk 5 tahun ke belakang. Tapi tu nanti kemudian. Okey, dah ambil ya borang template tu, simpan dulu. 165 cikgu. Okey, kalau boleh tak nak share. Boleh share balik. Boleh share balik doktor, saya keluar tadi. Boleh. Cikgu Solahuddin daripada mana? Saya pada Sepang. Oh, Sepang dekat je. Okey, saya dah share jadi itu ialah template. Okey, pertama selesai template. Okey, boleh buka ataupun simpan. Panjang pula template tu kan. Yang kedua, ini ialah link penghantaran proposal. Dah siap template. Dah siap isi semua. Jangan risau janganlah risau macam proposal saya tak okey ke apa ke, buat je. Yang kedua adalah ini ialah link penghantaran link penghantaran bila dah siap proposal, hantar dalam form. Okey, nanti dalam Telegram saya masuk jugalah. Cumanya dalam Telegram tu ramai sangat terbuka tahu. Ada yang tak datang hari ni, dia hantar juga. Lepas tu dia tak faham apa yang saya dah ajar hari ni. Jadi macam penatlah kita nak menyaring kan.
Sebabnya ada yang tak join hari ni juga. Kecuali MRSM lah. Ada beberapa MRSM tu dia request sebab cikgu dia tak dapat hadir pada hari ni. Terima kasih beberapa MRSM yang juga bersama. So nanti cikgu boleh wujudkan rangkaian. Saya ada Telegram khusus. Namanya ialah Kajian Tindakan Faizi. Tapi itu untuk general. Untuk kohort ketiga akan di-invite sekiranya tuan-tuan puan semua berjaya melepasi pra-proposal. Dia akan ada grup lain berbeza. Namanya Kajian Tindakan kohort ketiga. Itu memang private lah. Tidak akan dibuka. Okey, untuk yang general ni masuk je Kajian Tindakan Kaedah Faizi. Rasanya lah macam tu nama dia kot lupa. Type je Kaedah Faizi. Memang itu je lah F-A-I-Z-I. Okey, and then last but not least for today ialah kehadiran SPL KPM yang dinanti-nantikan untuk kaki tangan Kerajaan Malaysia. Saya persembahkan link tersebut untuk diisi. Boleh isi kehadiran nanti dululah kehadiran ni. Kita borak-borak dulu tanya. 5 minit macam tu. Ada nak tanya lagi tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum Tarikh doktor. terakhir. Oh ya Allah, betul Terima kasih kepada Puan Yong. Bila tarikh terakhir nak hantar ni? Okey, saya bagi peluang dalam tempoh 1 minggu. Maknanya 26 hari ini kita bagi Ramadan pertama lah. Minggu depan, minggu 1 lagi. Pada 6 hari bulan April. Satu hari satu ayat. 12 hari, 13 hari dapatlah banyak ayat kan. 6 April 6 April. Tarikh hantar paling akhir ialah 6 April. Okey, saya kena baca seorang-seorang pula chat. Soalan yang seterusnya. Tarikh hantar tadi 6 April Link penghantaran tadi saya dah bagi dah. Lepas ni saya bagi balik semula. Okey, kejap. Tarikh hantar akhir 6 April. Saya dari Kuching Sarawak. Okey, terima kasih kepada Cikgu Lila. 6 April, terima kasih. Belum sempat copy link. Okey, tak apa, nanti saya bagi. Hantar by PDF ke Word? Better PDF. Supaya jelas senang kan? Boleh hantar lebih dari satu proposal ke? Satu cukup lah Cikgu Roziati. Pening nak check banyak. Boleh dapatkan link rakaman Google Meet? Boleh, nanti saya akan masukkan dalam Telegram. Please share again doktor link. Tu dah ada orang dah share dah. Tapi nanti confuse tu, kena declare. Sekejap saya type satu-satu kita ada masa lagi 5 minit. Okey, saya share link kehadiran dulu lah SPL KPM. Mungkin ada yang nak balik ke, nak pergi makan ke bercuti. Tu link SPL KPM Okey, sekejap. Saya share balik. Ini ialah link penghantaran pra-proposal. Saya labelkan dia lah. Tadi tak label kan. Jadi pening sekarang. Okey, ni link penghantaran pra-proposal. Ini adalah link template pra-proposal. Itulah, tadi sepatutnya saya nak buat links.com. Senanglah cikgu nak akses kan. Sekarang ni dah terpaksa buat manual macam ni. Tak apalah kan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Okey, last but not least, link penghantaran kehadiran. Setiap kali anda hadir dalam kelas saya, memang anda akan dapat kehadiran SPL KPM. Dan sebelum saya terlupa, kelas kajian tindakan saya memang waktu malam sahaja. Bukan hari Sabtu Ahad waktu malam kerja. Dan kelas saya tak banyak, 5-6 kali je dalam satu sesi kohort ni. Dan satu kelas itu memakan masa 40 minit ke 1 jam je macam hari ni. Memang saya tak suka mengajar lama-lama. Jadi jangan risau. Tetapi anda boleh complete penulisan dengan sempurna. So siapa yang sedang nak buat di sekolah tu boleh buat dan dapat menghasilkan kajian tindakan yang baik. Saya ni dah banyak panggil Melaka panggil, Pulau Pinang akan panggil, mereka akan buat kajian tindakan lah masing-masing kan. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan semua nak ajak saya pergi ke sekolah, boleh ajar. Maksudnya bukan ajak pergi walk in, boleh guna online. Tapi itulah kohort ketiga ni dah mula. Jadi mungkin bagi taklimat boleh, jadi dia join tu macam terlambat sikit lah. Dah mula kan kohort ketiga. Apa tu? Dari IPIK mana? Doktor di IPIK mana? Oh, saya Ilmuhas lah. Saya ni tak serius saya jenis yang santai je, so jangan serius. Panggil nama pun boleh. Lepas submit proposal dan berjaya, baru di-invite ke kohort 3. Submit pra-proposal, bukan proposal. Pra-proposal yang 3 perkara tadi kan, sekiranya berjaya, biasanya insyaAllah semua berjaya, anda akan di-invite ke dalam Telegram kohort ketiga dan di-invite dalam Google Classroom kohort ketiga. Betul? Boleh ke buat proposal dalam bahasa Inggeris? Boleh. Tetapi Puan Syamila, ada beberapa PPD saya dipahamkan kena buat bahasa Melayu kan? Ikut cikgu punya PPD. Kalau saya memang boleh je bahasa Inggeris. Share juga Telegram. Saya guna handphone tak sempat nak save tadi. Betul lah.
apa Telegram saya siapa tahu? Saya pun lupa dah. Nama dia Kajian Tindakan Faizi Saya pun lupa je. Ya doktor, ya. Thank you Puan Malini. Namanya Kajian Tindakan KT Faizi yang tu orang bagi tu, yang Puan Nurlaili tu. Puan Nurlaili ni daripada section 19 ni sekolah paling ramai join tu. Ya betul. Ni sekolah yang paling ramai join, 30 lebih yang join tahun lepas. Ya betul Puan Nur Hidayah, kehadiran tu untuk guru-guru KPM je. Jangan risau, lepas ni tuan-tuan perempuan akan ada sijil siapa yang buat proposal dan sebagainya, sebab mungkin ada kaki tangan yang bukan KPM kan. Tadi hanya untuk KPM sahaja, betul. Boleh Puan Siti Rafidah dah boleh left dah. Sekarang ni sebenarnya dah habis dah tak ada apa-apa. Jadi kepada semua saya mohon dapatlah bersama dengan saya dalam kohort ketiga ini dan sama-samalah kita dapat